Hai. Acara. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, semua sihat ke? Sehat. Eh? Okey, masa cikgu tengah mengajar je lagi, masa cikgu terangkan, doakan mute semua Okey, awak just dengar dulu, kemudian kalau nak tanya nanti, baru tekan speaker tu on tekan mic. Okey. Boleh? Okey, kita tunggu dulu. Kalau tidak nanti kan ada banyak gangguan. Okey. So kita teruskan untuk kelas kita pada hari ini. Okey, pagi ni saya nak ajar, nak sambung tentang tajuk yang kita dah terlepas sebelum ni. Okey, iaitu keperluan asas. Sekejap ni cikgu, saya nak Okey, lanjut. siapa tu? Okey, kalau awak nak pergi mana-mana jangan nak minum ke nak kencing ke tak payah bagi tahu, pergi je. Okey. Hari ini kita akan belajar tentang tajuk yang seterusnya iaitu keperluan asas biji benih bercambah. Okey, kalau awak tengok dekat buku teks, awak buka muka surat 51. Okey, semua ada pegang buku teks tadi? Awak anggut je Kalau dah pegang buku teks tunjuk sikit. Okey, semua ada. Okey, so kita tengok tajuk yang seterusnya. Okey, dah lama dah tak belajar, lama dah tak jumpa awak. Lama dah tak pergi sekolah kan? Okey, jom kita tengok tajuk ni. Okey, keperluan asas biji benih bercambah. Okey, macam kita tahu bahawa setiap tumbuhan boleh bertumbuh. Dia boleh tumbuh, boleh membesar macam manusia juga. Okey, kalau manusia kita nak membesar, kita kena apa? Kena makan, kena minum. Betul tak? Okey, sama juga dengan tumbuhan. Okey, tumbuhan juga mempunyai keperluan asas tersendiri. Okey, macam mana? Okey, kita tengok. Okey, kalau kita tengok pada muka surat 51, okey, tengok tu budak tu dia tengah tengok. Okey, dia pun bercakap seorang-seorang dia kata, bilalah biji benih ni nak bercambah?" Okey, bercambah tu maksud dia daripada biji benih tu keluar akar dan juga keluar daun sikit, pucuk sedikit. Okey, so biji benih tu jawab. Tapi kalau betul awak janganlah pergi tanya pokok tu pula. Okey, kalau awak tanya pokok tu nanti kan kalau pokok tu bercakap awak lari pula. Kan, pokok berhantu. So, dia kata, saya ialah biji benih. Saya hanya akan bercambah apabila terdapat semua keperluan asas yang diperlukan. Macam manusia. Kalau kita nak membesar, kita perlu dapat semua keperluan asas. Jangan pula kita makan je tapi kita tak minum kan. So, kita perlu ada semua. Sama juga dengan tumbuhan, sama juga dengan biji benih. Okey, yang pertama, biji benih. Okey, keperluan asas bagi biji benih untuk bercambah ialah pertama dia perlukan air. Air adalah perkara yang paling paling penting sekali untuk bercambah. Kalau tak ada air, pokok tidak akan biji benih tidak akan bercambah, dia tidak akan tumbuh. Sama juga. Yang kedua dia perlukan udara. Tapi kalau udara ni kita tak nampak. Sebab apa? Sebab udara tu dia orang kata kita tak nampak. Tapi air kita nampak. So yang pertama dia perlukan air dan dia perlukan udara. Kalau dia dapat air dan dia dapat udara yang mencukupi, biji benih tersebut akan bercambah. Dia akan mula keluarkan pucuk dan mula keluarkan akar dia. Kemudian tengok. Selain daripada tu, dia juga perlukan suhu. Suhu yang sesuai. Maknanya tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk.
Kalau awak pergi ambil biji benih tu letak dalam peti ais, awak siram. Okey. Tapi awak letak dalam peti ais, dia tidak akan bercambah. Sebab apa? Sebab terlalu sejuk. Okey. Tengok. Seterusnya. Tengok dia kata saya lebih selesa diletakkan di sini. Okey, kenapa? Okey, dia kata kalau apa nama biji benih tu cakap dia selesa diletakkan di tepi tingkap tu. Bukannya dia letak ke tengah-tengah panas. Kenapa? Sebab kalau dia letak dekat tengah-tengah panas tu dia akan jadi panas. Kalau dia letak di tepi dinding dia akan jadi gelap dan sejuk. Okey, jadi bila dia cukup keperluan asas dia iaitu yang pertama ada air, yang kedua ada udara, yang ketiga ada suhu yang sesuai, okey dia akan mula bercambah. Okey, so ada yang tadi saya tengok ada yang angkat tangan raise hand tu nak bertanya. Okey, kalau nak tanya buka mic. Siapa yang nak bertanya tu, kalau ada yang nak bertanya boleh buka mic jangan risau. Okey, next kita tengok. Air, udara dan suhu yang sesuai ialah keperluan asas untuk biji benih bercambah. Maknanya awak ingat yang pertama mesti ada air. Kalau tak ada air, biji benih tak akan bercambah. Okey, yang kedua mesti ada udara. Okey, yang ketiga mesti ada suhu yang sesuai. Bukan maksudnya mesti ada suhu je. Suhu tu mesti sesuai. Maksudnya apa? Maksudnya suhu dia tidak terlalu sejuk, tidak terlalu panas. Okey, next kita tengok muka surat 52. Okey, kalau tadi kita dah tengok dah tentang tumbuhan yang biji percambahan biji benih. Okey, tapi sekarang kita tengok tumbesaran. Apa itu tumbesaran? Tumbesaran tu daripada perkataan tumbuh. Okey, perkataan tumbuh digabungkan dengan perkataan besar. Okey, so digabungkan jadi tumbesaran. Maknanya tumbesaran ni tumbuh dan membesar. Okey, macam manusia macam awak. Okey, semakin lama semakin membesar, betul? Daripada dulu kita adalah bayi, baby je kan, kecil, kemudian awak semakin membesar dan akhirnya awak menjadi kanak-kanak macam sekarang. Okey, sama juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga mengalami perubahan semasa proses tumbesaran ni. Dia ada proses-proses dia daripada kecil menjadi apa. Okey, semakin membesar dan dia ada perubahan-perubahan yang dialami. Okey, kita tengok dalam buku teks muka surat 52 tu. Okey, kalau awak tengok dekat gambar tu, okey, itu dia tunjukkan tentang contoh tumbesaran pokok jagung. Pokok jagung. Siapa yang pernah makan jagung? Angkat tangan. Okey, semua orang biasa makan jagung. Okey, siapa yang pernah tengok pokok jagung? Yang betul-betul. Bukannya tengok buah jagung dia je. Tengok pokok dia. Okey. Sama juga macam tumbuh-tumbuhan lain. Okey, semua tumbuhan mengalami perubahan semasa tumbesaran. Dia semasa proses pembesaran tu, dia tumbuh dan besar tu, okey, dia akan mengalami perubahan. Tapi contoh dalam buku teks ialah tentang pokok jagung. Okey, kita tengok pokok jagung ni. Okey. Peringkat-peringkat tumbesaran pokok jagung. Okey, bermula dengan yang pertama. Okey, biji benih. Okey, kalau awak tengok dalam gambar tu ada biji benih pokok jagung. Kalau awak nak tahu, kalau kita nak tanam pokok jagung, dia menggunakan biji benih. Okey, dari mana kita nak dapat biji benih dia? Kita dapat daripada jagung tu. Kalau awak makan jagung kan dia ada biji-biji dia tu kan. Okey, kita ambil satu jagung tu, bukan satu tongkol tu. Satu biji-biji dia tu, kemudian kita keringkan atau kita boleh letak di tanah. Daripada biji benih jagung tu, kemudian dia akan berubah. Okey, dia akan bercambah bila dia mendapat air,
udara dan juga suhu yang sesuai, dia akan mula bercambah. Macam mana dia bercambah? Dia akan mula keluarkan akar dia. Tengok dalam gambar tu. Anak benih bercambah. Dia akan mula keluarkan akar. Kalau awak letak kat tanah, tunggu 2-3 hari, tu tak adalah dia dalam seminggu kot. Dalam seminggu tu awak siram, okey, dengan elok. Nanti biji benih tu akan mengeluarkan akar sedikit dan dekat atas dia mula pecah. Pecah dan dia akan keluarkan pucuk. Daun kecil Okey, kemudian awak tengok. Daripada biji benih menjadi anak benih yang bercambah. Biji benih, kemudian anak benih. Okey, kemudian dia berubah menjadi anak pokok. Okey, anak pokok pula. Okey, anak pokok akar dia dah semakin panjang. Kemudian dah mula keluar daun berwarna hijau. Itu kita panggil dia anak pokok. Tapi anak pokok ni cuma daun dia 3-4 helai je lah. Tak adalah banyak Okey, dan juga daun dia kecil je baru. Kita panggil dia pucuk. Okey, kemudian anak pokok ni membesar. Membesar. Jadilah seperti gambar yang kedua. Anak pokok tu akar dia dah semakin banyak. Okey, batang dia dah tinggi sikit. Okey, daun dia pun dah banyak, dah panjang Dan akhirnya setelah beberapa bulan, okey, pokok jagung tu menjadi pokok jagung dewasa. Dia dah tinggi. Okey, kemudian akar dia pun dah panjang ke dalam tanah. Kalau awak tengok ada yang kuning-kuning dekat atas tu, okey, dia bunga dia dan nanti dia bunga tu akan berubah menjadi apa? Menjadi jagung. Bila dia dah jadi jagung, okey, maknanya dia dah menjadi satu pokok dewasa. Okey, awak tengok perbualan antara dua budak tu. Okay, dia kata bilangan daun, yang lelaki bilangan daun, saiz daun dan lilitan batang semakin bertambah. Maknanya daripada proses dia jadi biji benih sehingga proses menjadi pokok dewasa, pertama kita tengok perubahan yang berlaku ialah bilangan daun dia. Bilangan daun semakin lama semakin banyak. Betul tak? Daripada tak ada daun. Okey, lepas tu semakin bertambah. Okey, daun dia dah sampai jadi paling banyak semasa di pokok dewasa. Sama juga dengan saiz daun. Mula-mula masa anak pokok, masa mula dia ada daun, daun dia kecil je. Kemudian berubah menjadi besar, menjadi panjang. Okey, dan semasa pokok dewasa, bilangan saiz daun dia menjadi besar. Kalau awak biasa tengok pokok jagung, yang betul, yang real, daun dia panjang-panjang Okey, next tengok lilitan batang. Okey, semasa anak pokok, lilitan batang dia tu kecil je Kalau tengok batang pokok tu kecil je. Kalau awak patahkan pun boleh. Okey, tapi semakin dia membesar, batang dia lilitan batang tersebut semakin bertambah menjadi besar semasa di peringkat pokok dewasa Okey, sama juga selain daripada bilangan daun, saiz daun, lilitan batang, pokok ni juga semakin tinggi. Semakin tinggi. Okey, dulu dia punya ketinggian kecil je. Semakin lama semakin tinggi. Sebab itulah kalau kita nak tanam pokok, kita perlu berikan ruang antara pokok tersebut. Maknanya kalau nak tanam pokok, jangan tanam rapat-rapat. Sebab apa? Setiap pokok mempunyai proses pembesaran dia tersendiri. So, dia perlukan ruang. Okey, kalau kita tanam rapat-rapat, macam pokok jagung ni, kita tanam rapat-rapat, sekali bila dia dah besar, pokok jagung tu jadi terhimpit antara satu sama lain. So, nanti dia akan bersaing. Okey, next kita tengok. Okey, ini adalah contoh jadual untuk pemerhatian perubahan pokok jagung. Okey, ini kalau awak ada tanam. Okey, ini yang telah direkodkan Kalau awak tanam pokok jagung, okey, ini adalah contoh pemerhatian yang kita boleh tengok. Hari, okey, bahagian-bahagian tumbuhan. Contoh bilangan daun. Berapa helai? Hari ketiga ada 2 helai.
Okey, hari ke-9 ada 5 helai. Hari ke-15 jadi 10. Hari ke-21 dia jadi 14 helai. Jadi banyak daun dia. Okey. Kemudian saiz daun. Dalam sentimeter, okey, sikit je 1 sentimeter. Hari ke-9 1.5. Hari ke-15 jadi 1.8. Hari ke-21 jadi 2.5 sentimeter. Maknanya saiz daun tu menunjukkan perubahan, iaitu pertambahan. Okey, dia bertambah. Maknanya jadi semakin besar. Okey, daun dia. Okey, kita tengok pula lilitan batang dia. Sama juga. Hari ketiga kecil je kan. 0.3 cm je. Hari ke-9 0.5. Okey, hari ke-15 dah 2 minggu lepas tu 0.8. Dan selepas 3 minggu hari ke-21, okey, dia jadi 1 sentimeter. Maknanya, okey, lilitan batang tu dah jadi besar. Okey, kita tengok kat bawah tu. Semasa pembesaran, tumbuhan-tumbuhan mengalami pertambahan bilangan daun, saiz daun, ketinggian pokok dan lilitan batang. Sama juga macam manusia, macam awak. Semakin awak membesar, ketinggian awak semakin bertambah. Betul tak? Okey. Saiz badan awak semakin membesar dan juga berat awak semakin bertambah. Sama juga dengan pokok. Semakin dia membesar, semakin dia mengalami perubahan, semakin bertambah. Tak adanya orang yang sama macam orang. Tak ada orang yang semakin besar dia semakin kecil pula. Ada orang yang makin besar, makin bertambah umur dia, makin dia jadi pendek. Ada tak? Tak ada kan? Semua orang akan bertambah ketinggian. Tak banyak tapi sedikit pun ada perubahan. Macam awak ni, dah lama saya tak jumpa. Tiba-tiba datang sekolah, dah tinggi dah. Kan? Dah besar dah. Okey, Amal pun tiba-tiba, dia tak ada tapi Amal pun tiba-tiba jumpa dah kurus dah. Sebab apa? Duduk kat rumah dia diet. Okey. Next kita tengok seterusnya. Okey. Yang ini nanti akan jadi projek awak. Awak akan buat dekat rumah. Saya tak bagi kerja rumah. Saya akan bagi projek untuk pemerhatian untuk awak buat. Okey, apa yang awak kena buat? Semua tengok muka surat 53. Okey, tengok muka surat 53. Okey, awak kena memerhatikan pembesaran pokok kacang hijau. Kenapa kacang hijau? Kacang hijau senang nak jumpa. Kalau saya suruh awak tanam jagung sekarang, nak kena pergi beli benih dia. Lepas tu pula nak tunggu lama. Kalau kacang hijau ni sekejap je, berapa hari dia dah boleh tumbuh. Okey. So apa yang awak perlukan? Tanah. Awak carilah keliling rumah awak. Ambil tanah, bukan banyak pun, sikit je. Kacang hijau. Biji benih kacang hijau tu, kalau awak tentu tanya mak ayah awak, kalau ada tak dekat dapur ada kacang hijau, tak payah banyak. Dalam 5 biji ke 10 biji, awak tak payah letak banyak-banyak sebab kalau awak letak banyak-banyak, nanti dia jadi terlampau banyak pokok tu. Kemudian cawan plastik. Tak ada cawan plastik, apa je yang ada, janji ada bekas kat rumah awak. Tak kisah. Kalau awak tak nak pakai cawan plastik, awak boleh tanam terus dekat tanah. Kalau dekat rumah awak ada kawasan yang ada tanah, tanam terus kat tanah tu. Sudip. Sudip ni kalau awak nak korek pakai sudip dia, kalau ada sudip tanah tu, kalau tak ada, pandai-pandailah korek pakai tangan je. Kantar pembesar ni tak payah. Pita pelekat ni pun tak payah. So apa yang awak perlukan? Yang pertama, tanah. Kedua, biji benih kacang hijau. Ketiga, cawan plastik. Kalau tak ada cawan plastik, awak boleh pakai je apa yang ada. Jangan pakai tapoy mak awak pula. Mengamuk mak awak kan. Tengok. Macam mana nak buat?
Ini kalau tidak kita buat kat dalam kelas, tapi sebabkan PDPR ni terpaksalah awak buat kat rumah kan. Okey. Apa yang awak kena buat? Awak isi cawan plastik dengan tanah. Cari je mana-mana tanah. Jangan pasir Pasir tak mau. Bezakan pasir dengan tanah. Pasir nanti dia tak tumbuh. Dia perlukan tanah. Okey, kemudian masukkan biji benih. Tengok kaca hijau tu. Taburkan. Jangan tabur rapat-rapat. Awak selerakan dia dekat dalam cawan tu, atas tanah tu. Okey, kemudian awak siram setiap hari. Ada tanya nanti kan, cikgu nak letak baja. Tak payah. Kacang hijau tak payah letak baja. Okey. Tengok. Nombor 4. Biarkan anak pokok tumbuh. Okey. So, kita kalau ikut dalam jadual ni, dia sehingga ke hari 9. Okey. Tapi, tak payahlah tunggu sampai hari ke-9. Sekejap je dia akan tumbuh nanti. Okey. Awak buat untuk projek apa nama dia, memerhatikan pertumbuhan biji benih kacang hijau, awak buat sampai minggu depan. Minggu depan hari Jumaat, kira 1 minggu 7 hari. Awak buat pemerhatian daripada kalau buat hari ni, hari ni tanam, tengok esok ada tak perubahan. Okey. Kalau ada perubahan, ambil gambar. Awak ambil gambar 7 hari. Mula daripada esok. Faham? Awak tanam letak kacang hijau tu hari ni. Kalau buat esok, mula daripada esok ambil gambar. Hari pertama, tak payah buat ni tak payah buat jadual ni. Awak ambil gambar je. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai minggu depan. Hari Jumaat, hari yang ke-7. Dah sampai minggu depan tu, hantar kat saya. Hantar gambar tu dekat saya. 7 keping gambar. Setiap hari. Sebab apa? Sebab kita nak tunjukkan perubahan yang berlaku pada benih kacang hijau tersebut. Okey. Kemudian nombor 5 dia kata selepas 3 hari cabut satu anak pokok kacang hijau dengan akar dia. Tampalkan anak pokok tu. Okey, tu tak payah. Nombor 5 tak payah sebab saya memang tak pakai buku nota sains. Jadi awak tak payah tampalkan. Okey. Dan untuk pengetahuan semua, ramai murid dia tak tahu kalau kita tanam kacang hijau nanti dia akan jadi tauge. Pernah makan tauge? Ke awak jenis yang tak suka makan tauge? Sayur semua benda tak makan kan? Selalu saya tengok kalau jaga makan tu sayur tak makan. Nasi semua habis. Okey, so ingat kerja rumah awak pada minggu ini adalah projek ni. Tanam biji benih kacang hijau. Okey, tanam dan perhatikan. Okey, ambil gambar setiap hari. Okey, tak perlulah kata cikgu saya tak cukup 7. Tak cukup 7 gambar. Okey, tak perlu cukup 7 gambar pun tak apa. Janji ada gambar yang menunjukkan perubahan setiap perubahan yang berlaku pada anak benih. Kalau awak ambil gambar tiap-tiap hari pun tak ada masalah. Kalau awak ambil gambar sehari, kemudian hari ketiga, hari kelima pun tak ada masalah. Janji ada gambar yang menunjukkan perubahan pokok kacang hijau tersebut. Okey, ada yang nak tanya, buka mic. Tak apa, boleh buka mic. Cikgu, Ya. botol cawan plastik ni boleh tebuk tak? Okey, cawan plastik tu kena tebuk. Okey, lupa nak cakap. Cawan plastik tu tebuk dekat bawah dia. Lubangkan, jangan lubangkan besar, lubangkan kecil-kecil. Okey, kalau awak tak lubangkan, nanti kalau awak siram pokok tu, okey, nanti dia akan bertakung dalam tu. Air tu akan bertakung dalam tu. Jadi awak lubangkan dia, bila awak siram, air tu akan keluar. Jangan letak cawan plastik ni dalam rumah pula. Jangan masa awak siram, awak letak dalam rumah kan habis kan kena dalam rumah kena lempang kan. Okey. Betul lubangkan bawah dia. Ada soalan lagi? Boleh buka mic, jangan risau. Okey, ada soalan? Nak tanya apa tak? Okey, ada nak tanya apa-apa tak? Tak tahu nak tanya apa, dah lama cuti kan? Seronok di rumah Seronok ke?
Nak jawab. Nak. Cikgu dah boring. Dah boring dah ni duduk rumah. Takif, sonok ke duduk rumah? Nak. Okey. Next kita tengok seterusnya. Okey, ingat cikgu tak bagi latihan dekat awak. Okey, awak buat projek ni. Nanti tak apa, kawan yang apa nama tak join hari ni, kita akan bagi rakaman dia nanti, dia boleh tengok. Okey. Kalau awak nak tengok balik pun boleh kejap. Hai Faris. Kan dah lama tak jumpa kawan-kawan, betul tak? Betul. Tu saja je cikgu nak buat ni Betul. Okey, seterusnya kita tengok tajuk yang seterusnya Berapa ni? Okey, urutan pembesaran tumbuh-tumbuhan. Okey, awak tengok dalam buku teks muka surat berapa tu? Alamak. Muka surat 54. 54. Okey, urutan pembesaran tumbuh-tumbuhan. Sama macam manusia, kita bila semasa kita membesar, okey, sama juga macam haiwan, kita ada urutan dia, iaitu step by step dia. Okey, daripada apa menjadi apa. Contoh manusia, apabila dilahirkan kita menjadi bayi, kemudian menjadi kanak-kanak, kemudian menjadi remaja, kemudian membesar menjadi dewasa. Awak pernah kan, kita pernah belajar dulu tentang urutan pembesaran manusia. Okey, sama juga macam haiwan. Haiwan pun sama, dia ada kitaran hidup dia. Dia semakin bertambah kan. Okey, so kita tengok hari ni tentang tumbuhan. Tajuk ni lah tajuk tumbuhan. Okey. Anak benih akan mengalami satu urutan pembesaran. Okey, urutan ini dinamai peringkat pembesaran tumbuh-tumbuhan. Kita tengok tu, mari kita ke kebun Pak Ali. Pak Ali mana tak tahulah. Dia dekat peringkat pembesaran pokok tomato. Awak pernah tengok ke pokok tomato yang betul-betul? Awak jumpa sos tomato je. Tak. Kan? Tak pun jumpa tomato pun awak tak makan. Betul tak? Betul. Tahu dah. Sebab cikgu pun tak makan. Okey. Tomato tak sedap kan? Okey, tengok. Okey, ini adalah kebun Pak Ali, gambar ni. Okey, kebun Pak Ali ni dia tanam banyak pokok tomato. Kalau tengok. Dia tanam pokok tomato. Nasi tomato sedap kan? Tapi kalau makan tomato tak sedap. Tapi kalau makan tomato tak rasa. Cuba kalau sebagai awak makan tomato, semua tak nak makan, betul? Saya selalu tengok kan waktu makan rehat tu, dia letak tepi je, tomato pada kecil je. Okey, kita tengok dalam gambar tu. Okey, ini adalah kebun Pak Ali kan? Kebun Pak Ali ni dia tanam banyak tomato. Dia kata, kejap Okey, dekat kebun Pak Ali ni kalau awak perhatikan, dia ada banyak peringkat-peringkat pembesaran pada sebuah, bukan sebuah, ada sebuah pula. Okey, pada sebatang pokok tomato. Siapa yang tak pernah jumpa pokok tomato yang betul, macam itulah gambar dia. Okey, yang pertama peringkat dia adalah peringkat biji benih. Okey, daripada biji benih, dia beli tu yang dalam paket-paket tu, biji benih tomato. Kalau awak nak tanam pokok tomato, mana nak dapat biji benih dia? Daripada biji dekat dalam tomato tu. Kalau awak belah tomato tu, kat dalam dia ada biji-biji dia tu kan, kat tengah-tengah dia tu kan. Awak ambil biji tu, awak keringkan keringkan beberapa hari. Itu boleh jadi biji benih. Maknanya itu adalah biji benih pokok tomato.
Okey, kemudian daripada biji benih tu dia menjadi proses yang kedua, iaitu urutan kedua dia biji benih tu bercambah. Dia tengok dia letak dalam polybag yang warna hitam tu kita panggil dia polybag. Yang awak tahu polika je kan. Next. Okey, seterusnya. Okey. Dia pergi pula dekat anak pokok. Tengok ada batas dia. Anak pokok. Kalau tengok kat depan tu. Dulu saya ingat lagi. Masa saya mengajar KH, anak murid saya, cikgu kita nak buat kubur ke? Dia ingat kubur kat situ. Sebab macam kubur kan. Tapi itu kita panggil dia batas. Batas tanah, batas pokok. Okey. Okey, kemudian daripada anak pokok tu proses yang kedua. Proses yang 1, 2, turutan ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat iaitu pokok. Okey, tadi anak pokok, mula anak pokok yang kecil. Batas yang pertama tu anak pokok yang kecil. Batas yang kedua tu anak pokok yang besar sedikit. Dan kemudian pokok yang dah berbunga. Okey, pokok berbunga tu dah tinggi dan akhir sekali daripada bunga tu dia menjadi pokok yang berbuah. Okey, pokok yang berbuah tu ialah pokok apa? Pokok tomato. Okey. So, cuba tengok dekat dalam gambar tu. Okey, siapa ada soalan? Nak tanya, boleh tanya. Awak pun dalam kelas pun tak tanya pun kan? Cik nak tanya, mana ada dah lama tak bercakap? Ada, selalunya dalam kelas penat saya layan. Okey, ada soalan tak? Ini sebab tak ada geng-geng kan. Ni geng-geng lelaki ni. Geng-geng perempuan tak ada. Kalau geng-geng perempuan selalu banyak soalan ni. Geng-geng lelaki dia okey je kan. Okey, tak ada soalan. Okey, awak tengok kat situ. Kenapa dia ada peringkat-peringkat. Awak tengok dekat situ kenapa dia ada peringkat-peringkat tumbesaran. Kenapa dia tak tanam serentak. Okey, kenapa dia tak tanam sekali terus biar sama semua dah ada pokok tomato? Okey, sebab apa dia buat macam tu? Okey, nanti kalau dia tanam serentak, bila dia dah ambil buah tomato tu, pokok tomato dah tak ada buah dah. So bila dia tanam secara berperingkat, dia tanam ikut urutan ni, maknanya bila pokok tomato tu berbuah, dia dah ambil, pokok yang berbunga akan berbuah pula. Okey, lepas tu anak pokok pun semakin membesar. Jadi dia akan ada apa orang kata stok. Dia akan ada stok, akan ada secara apa orang kata berterusan. Maknanya dah habis pokok berbuah, dia dah ambil, dia dah apa orang panggil tuai buah dia tu. Okey, dia dah petik buah tomato tu, nanti pokok yang berbunga tu pula akan berbuah. Kemudian anak pokok yang dah besar tu pula akan berbunga. So proses tu akan berterusan, dia tak habis. Maknanya tak adalah nanti dah habis, dia dah ambil dah petik dah tomato tu dah tak ada dah lagi buah. So sebab itulah dia tanam secara berperingkat. Okey. Kita tengok ni. Tengok tu. Dia kata mari kita susun peringkat pembesaran pokok tomato mengikut urutan. Kita tengok. Okey, ini adalah peringkat dia. Ingat tak lagi dulu kita belajar tentang apa peringkat turutan kitar hidup katak. Ingat sebelum PKP dulu kan? Kita dah belajar tentang kitar hidup katak. Daripada telur jadi berudu, daripada berudu jadi anak katak, daripada anak katak dia jadi katak dewasa kan. Sama juga dengan pokok tomato ni, dia ada turutan dia, ada urutan dia. Okey, kita dah nombor 1, dia daripada biji benih. Biji benih dia tanam, nombor 2 biji benih bercambah. Nombor 3 dia menjadi anak pokok. Nombor 4 menjadi pokok yang berbunga. Kenapa dia berbunga? Kalau dia nak berbuah, pokok ni kalau dia nak berbuah, dia kena berbunga. Dia bukan saja dia. Kenapa dia kena berbunga?
Okey, nanti apa haiwan, siapa tahu apa haiwan yang akan bantu proses pembungaan ni? Ah, Lebah. okey, lebah. Okey, semasa pokok berbunga, lebah akan datang. Okey, dia akan pergi kat bunga tu, dia akan sedut. Okey, dia akan sedut madu dekat pokok bunga tu. Sambil tu, okey, dia bunga tu akan melekat dekat kaki lebah tu. Dia melekat kat kaki lebah tu, kemudian bila dia terbang-terbang, dihinggap ke pokok yang lain, okey, dia akan membiarkan dia bunga pada pokok tersebut. So apa yang jadi nanti bila dah membiak, okey, dia akan menyebabkan pokok tersebut berbuah. Itu yang jadi pokok tu berbuah. Okey, so antara haiwan yang terlibat membantu proses pendebungaan ialah lebah. Tapi kalau ada lebah awak nampak kat pokok, janganlah awak pergi pula sekarang dia cucuk awak kah? Okey, dia sengat awak kah? Okey. Daripada pokok berbuah kita dah ambil, dia kembali semula menjadi biji benih. Macam mana saya cakap tadi, biji benih tu daripada biji yang ada dekat dalam buah tomato. Sebab mana ada orang makan biji tomato kan? Ada ke buah tomato pun awak tak makan, ini kan biji tomato. Orang gila je yang makan biji tomato. Tiba je, ibu nak makan biji tomato. Mak awak mesti, apa benda lah dia ni kan? So kitaran tu akan jadi balik nombor 1, dia jadi balik nombor 2, jadi balik nombor 3, jadi balik nombor 4, jadi balik nombor 5. Cukup jadi nombor 5 dia akan kembali. Sebab tu kita panggil dia kitar hidup. Mana proses tu akan berterusan, dia tidak berhenti. Sama macam katak tadi kan. Dia dah jadi katak dewasa, dia bertelur balik. Jadi balik nombor 1 kan. Kita tengok kat bawah tu, dia kata peringkat pembesaran pokok tomato mengikut urutan ialah biji benih. Kemudian biji benih bercambah, anak pokok, pokok berbunga dan pokok berbuah. Okey, so hari ni awak dah belajar tentang 2 perkara. Yang pertama tadi iaitu keperluan asas biji benih bercambah. Ingat lagi tak? Apa keperluan asas? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, air. Yang kedua, Udara. Suhu. Udara lepas tu suhu. suhu yang sesuai. Udara. Suhu yang sesuai. Jangan awak cakap suhu je. Nanti suhu apa? Suhu panas. Biasalah suhu biasa. Yang kedua kita dah belajar tentang pembesaran keperubahan yang berlaku semasa proses pembesaran tumbuhan. Dari peringkat-peringkat dia. Dan yang ketiga, kita tengok tentang pembesaran tumbuh-tumbuhan. So kita tengok pembesaran, dia ada proses kita dia. Dia ada proses kitaran hidup dia. Okey. Allah, siapa tu kejap saya kan. Okey. Okey. Tunggu kejap. Kejap lagi saya bagi awak bercakap. Okey. So yang pertama tadi kita dah belajar, saya ulang Saya ulang lagi sekali. Yang pertama kita dah belajar tentang apa dia? Keperluan asas untuk biji benih bercambah. Ada 3 iaitu air, udara dan juga suhu yang sesuai. Yang kedua kita dah tengok tentang perubahan-perubahan yang berlaku semasa proses pembesaran tumbuhan. Apa perubahan-perubahan dia dari segi bilangan daun, dari segi saiz daun, dari segi ketinggian pokok, dari segi perubahan lilitan ukur lilit batang pokok tersebut. Kemudian kita dah tengok tadi yang ketiga
tentang urutan pembesaran tumbuh-tumbuhan. Kita dah tengok dah, iaitu pokok dia ada kitaran dia. Yang pertama daripada biji benih menjadi biji benih yang bercambah. Okey, kemudian menjadi menjadi anak pokok. Okey, kemudian menjadi pokok berbunga dan akhirnya menjadi apa? Menjadi pokok berbuah. Okey. So, saya rasa itu saja untuk hari ini. Kan banyak-banyak kan pening kepala awak. Okey. Nanti minggu depan kita akan masuk tajuk seterusnya. Okey, kita jumpa minggu depan. Okey, so sebelum kita habiskan sesi kita pada hari ini, okey, ada tak apa-apa soalan nak tanya? Okey, boleh tanya. Tak ada masalah. Cakap je. Okey, ada soalan tak? Sihat ke? Sihat. Sihat di rumah. Siapa? Semua sihat ke ni? Tu siapa yang pegang bawang tu? Dia tu Wadi tu siapa? Lupa dah nama awak. Yalah, lama dah tak jumpa, dah lupa dah nama awak. Saya ingat je. Tengok proses tumbuh gambar. Tengok kawan awak tunjuk ganda. Dia tunjukkan gambar apa? Bawang dia tunjuk. Ada apa-apa soalan nak tanya? Okey, cikgu bagi. Awak pun dah lama tak jumpa jawab-jawab kan? Okey. Semua sihat Sihat. Okey, sihat betul. Video lagi kan. Okey, kejap. Cikgu nak ambil gambar kejap. Cikgu Gambar. Cikgu. Ayo. Okey, kejap. Gambar kejap. Apa? Saya tu. Siapa yang tanya lagi tu? Aku nak dapat. Siapa yang tanya? Tahu dia siapa tu. Cikgu, macam juga ke? Okey, nak buat macam ni ke nak tengok video je? Buat macam apa tak dengar lah. Okey, nak buat macam ni juga ke ataupun nak tengok video je? Macam ni. Macam ni. Macam ni. Macam ni. Kadang nak buat macam ni. Minggu depan tu kita buat macam ni juga. Dengan risau. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Sama juga pukul 9. Tengok tu. Kadang sekali pukul 9. Sebab tengok aku ada kawan-kawan kita yang dia tak ada. Okay, mungkin kita buat waktu lain kita buat malam petang ke, kita buat malam ke, kita bagi tahu. Okay, so bye. Okay. Assalamualaikum. Jaga diri elok, jaga diri. Bye. Bye. Lagi minggu depan. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Bye. Bye Fabi. Bye Adam. Bye Dada. Bye Julie. Bye. Bye. Jumpa lagi. Mati nak tengok kawan kan. Dah lama tak jumpa. Ada ni tak? Bye. Suka tak letak. Cikgu buat apa tu? Cikgu buat apa je kat rumah? Cikgu tengah menghadap awak lah ni.
Tak buat apa, cikgu pun dah tak tahu dah buat apa dah kat rumah. Boring je ni. Dah sarapan ke pagi tadi? Ha? Cikgu dah sarapan. Cikgu Dah. dah sarapan ke? Dah. Makan apa? Makan apa? Makan nasi. Rindu cikgu tak? Rindu. Macam apa yang tu? Ini jap. Hai. Sini. Sekejap Aman. Hai. Hai. Kau bagi itu adik saya. Okay, bye. Bye-bye cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Okey.